Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli bin Ismail, nombor matriks A204482. Dan hari ini saya akan melakukan pembentangan berkenaan dengan tajuk adat-adat perkahwinan yang menyalahi hukum syarak untuk subjek fiqh ibadah dan munakahat. Seperti yang kita sedia maklum, perkahwinan ini merupakan satu perbuatan yang dituntut oleh syarak. Bahkan dia tidak menjadi satu kesalahan, namun hakikatnya terdapat segelintir daripada masyarakat kita yang kurang arif berkenaan dengan hukum hakam dan perbuatan yang dilakukan ketika perkahwinan itu sebenarnya tidak boleh ataupun diharamkan daripada sisi syarak. Dan hari ini insya-Allah saya akan cuba untuk menghuraikan dan membentangkan berkenaan dengan apa adat-adat yang perkahwinan, apa adat-adat perkahwinan yang menyalahi hukum syarak. Kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-26, yang mafhumnya, berikanlah kepada kaum kerabat haknya masing-masing, dan kepada orang miskin dan orang musafir, dan janganlah engkau membazir dan boros dengan melampaui batas. Daripada hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya agama Islam itu ringan. Barang siapa yang memperberat-berat, maka dia akan dikalahkan oleh agamanya sendiri. Oleh kerana itu, kerjakanlah agama menurut mestinya atau mendekati mestinya, dan gembiralah kerana akan beroleh pahala. Serta beribadah, mohonlah pertolongan Allah pada waktu pagi, petang dan sebahagian malam. Saya akan menyenaraikan beberapa adat-adat perkahwinan yang dilarang dalam Islam, dan kemudiannya saya akan memberikan justifikasi satu persatu berkenaan dengan apa yang saya sebutkan. Yang pertama ialah berkenaan dengan isu hantaran. Yang kedua ialah bersanding dan menepung tawa. Yang ketiga ialah bersolek secara berlebih-lebihan bagi pengantin perempuan. Yang keempat ialah pengantin lelaki berinai. Yang kelima, majlis kenduri yang berlebih-lebihan. Dan yang keenam, hiburan yang melampaui batas. Kita masuk kepada bab yang pertama, iaitu hantaran. Hantaran ini merupakan satu amalan yang diwujudkan oleh masyarakat kita sendiri, tetapi tidak ada dalam hukum syarak ataupun dalam sisi agama. Bahkan dalam sisi agama sendiri hanya menekankan untuk lelaki itu membayar mas kahwin sahaja. Seperti yang kita tengok keadaan sekarang ni, kebanyakan daripada kita terpaksa berhadapan dengan hantaran yang diletakkan itu mencecah belasan ribu ringgit. Bahkan ada juga yang mencecah puluhan ribu ringgit. Dan keadaan ini akan menyukarkan ataupun akan menyusahkan pihak pengantin itu sendiri untuk melangsungkan perkahwinan, sehingga dia terpaksa menangguh dengan begitu lama, dan itu akan menyumbang kepada perkara-perkara yang mendatangkan maksiat lah. Dan apa yang Islam tetapkan ataupun yang Islam wajibkan adalah pihak lelaki untuk membayar mas kahwin ataupun mahar dalam bentuk tak kisah sama ada emas, wang ringgit ataupun bacaan Al-Quran sahaja, tapi dengan kadar-kadar tertentu ataupun dengan kadar-kadar yang minima supaya tidak menyusahkan kedua-dua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang keempat, berikanlah kepada orang-orang perempuan itu mas kahwin mereka. Dan begitu juga dan yang disebutkan dalam hadis sabda Nabi SAW yang bermaksud, carilah untuk dijadikan mas kahwin walaupun sebentuk cincin yang diperbuat daripada besi. Hadis riwayat Bukhari. Dan daripada kedua-dua ayat ini, maka hantaran itu bukanlah satu kewajipan, bahkan tidak ada dalam sisi Islam, tetapi yang menjadi kewajipan adalah memberikan mas kahwin ataupun mahar kepada pihak perempuan. Dan disebut juga dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud, sebaik-baik mas kahwin ialah yang lebih rendah dari sudut harganya dan nilainya. Hadis riwayat Abu Daud. Antara kelebihan ataupun antara sebab kenapa Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik mas kahwin adalah yang lebih rendah, kerana tujuannya ialah supaya memudahkan urusan perkahwinan tersebut. Dan mas kahwin ini tidak ada hadnya di sisi syarak, dan terpulang kepada kedua-dua pihak pengantin sama ada nak menetapkan berapa harga mas kahwin ataupun mahar.
Tetapi tidak boleh diambil oleh ibu bapa wanita ataupun bakal suaminya sendiri, tidak boleh mengambil duit itu, kerana duit itu menjadi hak wanita tersebut, dan tidak boleh digunakan untuk majlis jamuan makan kenduri kahwin tanpa ada kebenaran daripada anak perempuan yang berkahwin tersebut. Itu berkenaan dengan mahar ataupun hantaran lah. Yang kedua ialah bersanding dan menepung tawa. Bersanding dan menepung tawa ini antara tujuan utamanya ialah untuk meraihkan pasangan pengantin. Dan sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut konsep, perbuatan dan sebagainya, ianya sebenarnya bersumberkan kepada ajaran agama Hindu. Kalau kita lihat perkahwinan agama Hindu memang lebih kepada adat bersanding, menepung tawa dan sebagainya. Dan hakikatnya perbuatan bersanding dan menepung tawa ini lebih menjurus kepada pembaziran. Disebabkan itu kenapa ianya tidak dibenarkan di sisi syarak. Tetapi ianya boleh diwujudkan ataupun dilakukan sekiranya dilaksanakan dalam keadaan berhemah ataupun bersederhana. Jadi tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah apabila ianya dilakukan secara besar-besaran dan berlaku pembaziran dalam majlis tersebut, maka ianya diharamkan oleh syarak lah. Yang seterusnya ialah ada kadang-kadang kita datang satu majlis perkahwinan ni, dia ada satu adat yang mana pengantin tu akan jalan, kemudian akan ada beberapa orang pegang gaun dia yang melirik manjang ke belakang, dan perbuatan itu diharamkan di sisi syarak kerana ianya adalah salah satu adat orang Kristian ketika melangsungkan perkahwinan. Dan disebut dalam hadis, man tashabbahu qaumihi fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Yang seterusnya ialah solik ataupun make up secara berlebih-lebihan bagi pengantin perempuan. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Allah melaknat wanita yang mencucuk tangan dan menaruh warna, iaitu tatu, dan yang meminta berbuat demikian, wanita yang menghilangkan bulu kening di muka, wanita yang mengikir gigi dan menjarangkannya supaya kelihatan cantik, dan merubah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini telah lengkap disenaraikan beberapa perkara yang diharamkan untuk seorang wanita itu melakukannya, kerana ia akan menyebabkan kemurkaan Allah kepadanya sebab kita mengubah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya bersolek secara berlebih-lebihan ini, kalau kita pergi ke majlis kenduri waktu sekarang ni, memang kebanyakannya kita lihat itulah fenomena yang berlaku. Ini pengantin perempuan itu sendiri bersolek secara berlebih-lebihan, dan ianya adalah diharamkan di sisi Islam kerana dia termasuk dalam tabarruj, yakni berlebih-lebihan dalam bercantik, make up dan sebagainya, dan melakukan sesuatu perkara itu untuk mendapatkan pujian, untuk riak dengan kecantikannya. Dan ada setengah pengantin dia disolek oleh mak andam, maknya kan. Jadi dekat situ dah berlaku percampuran jantina lelaki dan perempuan, maka terang dan jelas ianya haram. Dan seterusnya ialah kerana sanggup meninggalkan solat disebabkan takut solekannya itu hilang apabila mengambil air wudu. Dan inilah mengapa dan kenapa bersolek secara berlebih-lebihan itu diharamkan dalam Islam. Bahkan bukan sahaja dalam perkahwinan ataupun pernikahan itu sendiri, tetapi dalam mana-mana keadaan sekalipun, bercantik-cantik yang melampau, make up yang melampau, dia adalah hukumnya haram, termasuk dalam tabarruj. Yang seterusnya ialah pengantin lelaki berinai. Pengantin lelaki berinai ini merupakan satu perkara yang sering kali kita lihat ketika kita menghadiri majlis perkahwinan. Kita lihat pengantin lelaki memakai inai, bahkan mungkin lebih teruk inainya daripada pengantin perempuan. Tetapi hakikatnya mungkin pengantin itu sendiri tidak mengetahui tentang apa hukum pengantin lelaki ataupun orang lelaki itu sendiri memakai inai. Tetapi dari sudut syarak, lelaki pakai inai ini hukumnya haram. Sama ada pada tangan ataupun kakinya, hukumnya adalah haram.
Dan bagi wanita, Nabi SAW tidak menegah dan tidak menyuruh, maka dia jatuh dalam hukum harus. Okey, daripada Anas, dia berkata bahawa Nabi SAW melarang kaum lelaki memakai za'faran, iaitu kuma-kuma. Kuma-kuma tu maksudnya inai lah. Dan daripada yang tadi tu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang seterusnya adalah daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW melihat tangan di sebalik tirai dan berkata, apakah ini tangan lelaki ataupun perempuan? Maka dikatakan itu tangan perempuan. Maka Nabi SAW pun bersabda, jika kamu seorang perempuan, pasti kamu akan mengubah warna kuku kamu dengan inai. Maka di sini orang perempuan ini hukumnya harus memakai inai. Tetapi lelaki telah jelas dan terang Nabi sebut dalam hadis, Nabi melarang lelaki memakai inai. Tetapi ramai juga di antara kita apabila melangsungkan perkahwinan memakai inai. Tak pasti sama ada mereka tak tahu ataupun tak ambil tahu, tetapi sekiranya kita telah mengetahuinya, maka wajib untuk kita tidak melakukan perkara tersebut kerana ianya bercanggah dengan hukum syarak haram. Yang seterusnya ialah majlis kenduri yang berlebih-lebihan. Majlis kenduri ini adalah satu perkara yang dianjurkan dalam agama dan merupakan sunnah baginda Nabi SAW. Tujuannya ialah sebuah perkahwinan itu boleh diumumkan kepada khalayak ramai. Para tetamu undangan menghadirinya sambil bersilaturahim dan mendoakan kebahagiaan pasangan pengantin. Yang ketiga ialah satu tanda syukur kepada Allah kerana diberikan rahmat, iaitu seorang menantu, dan Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan orang fakir miskin. Sabda Nabi SAW, seburuk-buruk makanan ialah makanan dari majlis kenduri kahwin yang hanya dijemput orang kaya, orang fakir dan miskin tidak diundang untuk makan bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan ramai yang salah faham, sebenarnya majlis kenduri ini merupakan satu yang dianjurkan dalam agama. Yang dianjurkan dalam agama, tetapi dalam konteks situasinya itu dalam konteks bersederhana. Tidak berlaku pembaziran makanan, tidak berlaku pembaziran pembelian dan sebagainya. Dan apabila dilakukan dalam keadaan berlebih-lebihan, besar-besaran, membazir dan sebagainya, disitulah jatuhnya hukum haram. Tetapi kalau sekadar dilaksanakan dalam satu majlis yang mencukupi, yang bersederhana, kerana tujuan majlis kenduri ini dianjurkan adalah untuk memberitahu bahawa perkahwinan ini telah berlangsung supaya tidak mendatangkan fitnah kepada pasangan yang berkahwin. Kalau tak diwar-warkan, nanti orang tengok, orang jumpa tepi jalan, orang kata, diorang ni dah kahwin ke kan? Jadi bila mana dilakukan majlis, di dalam majlis itulah orang tahu pasangan ini telah berkahwin, dan mengelakkan daripada fitnah yang mendatang. Yang seterusnya ialah hiburan yang melampau. Hiburan yang melampau ini juga merupakan satu perkara yang salah ataupun yang tidak dibenarkan di sisi syarak ketika berlangsungnya majlis perkahwinan ataupun pernikahan. Dan hiburan ini hiburan yang tidak bertentangan dengan agama Islam ataupun dengan hukum syarak, seperti alunan nasyid, zikir-zikir yang memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, doa ataupun mempromosikan akhlak Islam, ianya tidak menjadi masalah dan tidak dilarang. Tetapi sekiranya hiburan yang berbentuk karaoke, ada percampuran lelaki dan perempuan, menari dan sebagainya, maka dalam konteks itu yang diharamkan dalam Islam ataupun di sisi syarak. Hiburan ini bukanlah satu amalan yang terus diharamkan dalam semua aspek dan keadaan, tidak. Tetapi ada beberapa perkara yang boleh dan ada beberapa perkara yang diharamkan, seperti mana yang saya nyatakan tadi. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa seorang wanita berkahwin dengan lelaki Ansar, maka baginda bersabda, wahai Aisyah, mengapakah tiada bersama kamu hiburan? Orang Ansar sukakan hiburan. Hadis riwayat Bukhari. Dan di sini menunjukkan bahawa hiburan itu tidak salah di sisi syarak, tetapi dalam keadaan tertentu, tidak berlaku kemaksiatan, tidak berlaku percampuran lelaki dan perempuan, tidak berlaku perkara-perkara yang mendatangkan fitnah,
maka ianya menjadi harus. Dan itulah apa yang berlaku pada masa kini. Berkemungkinan hiburan di majlis perkahwinan itu lebih banyaknya kemaksiatan daripada perkahwinan yang menjurus kepada keagamaan. Dan itu hakikat yang berlaku. Mudah-mudahan kita dapat mengubah tradisi ini dan adat ini supaya setiap apa yang dilaksanakan itu menjurus kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah antara 5 perkara berkenaan dengan adat ataupun yang sering kali kita nampak berlaku dalam perkahwinan orang Islam, khususnya di Malaysia. Ada 6 perkara tadi. Dan sebagai kesimpulannya, agama Islam ini merupakan agama yang cukup sempurna sebagai sumber rujukan kita, khusus dari segi ibadah ataupun dari segi tauhid. Maka sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, seharusnya kita merujuk kepada Islam itu sendiri supaya setiap apa yang kita lakukan itu bertepatan dengan landasan syarak dan tidak membuatkan kita ini berada dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, dengan berakhirnya pembentangan saya, perkataan ataupun ayat penutup tadi, maka berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.